Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023, kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Kelantan. Terlihat soalan kita yang pertama iaitu soalan 11. Raja 6 menunjukkan pentagon ABCD dan PQRS yang dilukis pada satu satah kertas. Pentagon PQRST adalah imej bagi pentagon ABCDE di bawah penggabungan transformasi MN. Perihalkan transformasi M dan transformasi N. Baiklah, ini merupakan imej kita dan ABCDE adalah objek. Dan kalau kita lihat, imej lebih besar daripada objek, jadi salah satu transformasinya adalah pembesaran. Jadi kita kena dapatkan satu lagi transformasi. Jadi ini merupakan transformasi putaran. Jadi kita lihat animasi putaran seperti ini. Dan putaran ini mengikut arah jam dan sudutnya adalah 90 darjah. Dan kedudukan pusatnya adalah berada pada E ataupun negatif 22. Baiklah, seterusnya selepas berlakunya putaran, kita akan tengok pula pembesaran. Pembesaran dia mesti ada pusat dan juga faktor skala. Jadi untuk mendapatkan pusat, kita akan sambungkan bucu imej dan bucu objek yang sepadan seperti ini. Kita buat 3 garis dan kita dapati terdapat satu titik temu pada ketiga-tiga garis ini, iaitu berada pada kedudukan di sini, iaitu di mana koordinatnya adalah negatif 2, 3. Kemudian kita lihat pula faktor skala iaitu K. K kita ambil imej per dengan objek. Dan kita lihat di sini kita ambil satu garis pada imej iaitu garis PQ. PQ itu ada 4 kotak. Kemudian objeknya ada 2 kotak. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi K-nya sama dengan 2. Jadi jawapan kita untuk M adalah pembesaran K sama dengan 2. Dan pusat negatif 2, 3. Baiklah, selanjutnya terlihat soalan B. 1 Roman, lukis imej bagi garis SR di bawah pantulan garis X sama dengan 3. Kita lihat pada ruangan jawapan, garis X sama dengan 3 iaitu berada di sini. Kita lukis dulu garis pantulannya. Kemudian kita ambil imejnya adalah garis SR. SR berada di sini. Jadi kita lihat garis pantulannya berada di antara garis SR tersebut. Jadi kita ambil yang pertama, bahagian yang pertama pada R ini, dia akan pantul jadi di sini. Kemudian untuk S, dia akan pantul jadi di sini. Jadi jawapan akhir kita untuk pantulan ini adalah berada di sini. Jadi kita boleh labelkan di sini adalah R prime dan juga S prime. Seterusnya, 2 Roman, diberi bahawa luas bagi pentagon ABCDE ialah 120 unit persegi. Hitung luas PQRST. Mana ABCDE ini merupakan objek dan PQRST adalah imej. Jadi kita akan gunakan rumus pembesaran iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. Di mana K merupakan faktor skala iaitu kita dapat 2 tadi jadi 2 kuasa 2. Didarabkan dengan luas objek diberi kepada kita adalah 120. Jadi kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 480. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita nyatakan putaran 90 darjah. Kemudian arahnya ikut arah jam dan pusat E, kita akan dapat 3 markah. Seterusnya untuk M, ternyatakan pembesaran. Kemudian beserta dengan faktor skala dan juga pusat, kita akan dapat lagi 3 markah. Selanjutnya untuk soalan B, 1 Roman, kita lukis imej bagi garis RS, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk B, 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan markah keseluruhan kita dapat untuk soalan 11 adalah 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 12. Encik Zarul ingin membeli beberapa ekor kambing daripada pembekal X dan pembekal Y. Butiran di bawah adalah berkaitan dengan pembelian Encik Zarul. 1 Roman, jumlah maksimum kambing yang dibeli oleh Encik Zarul adalah kurang daripada 60 ekor. Soalan 2.
Syarat yang kedua, bilangan kambing yang dibeli daripada pembekal Y adalah selebih-lebihnya separuh daripada pembekal X. Syarat yang ketiga, pembekal Y akan membekalkan sekurang-kurangnya 15 ekor kambing. Kita lihat soalan A. Berdasarkan maklumat pembelian di atas, tulis 3 ketersamaan linear yang berkaitan selain X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Bila kita lihat untuk syarat yang pertama, jumlah maksimum kambing yang dibeli oleh Encik Zairul adalah kurang daripada 60 ekor. Jadi kita akan ambil X tambah dengan Y kurang daripada 60. Kemudian terlihat syarat yang kedua, bilangan kambing yang dibeli daripada pembekal Y selebih-lebihnya separuh daripada pembekal X. Jadi kita akan tulis Y mesti kurang atau sama dengan 1/2X. Kemudian untuk syarat yang ketiga, pembekal Y akan membekalkan sekurang-kurangnya 15 ekor kambing. Jadi kita akan tulis Y lebih besar atau sama dengan 15. Lalu seterusnya kita lihat soalan B. Lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketersamaan linear di A pada graf di halaman 20. Kalau kita lihat untuk ketersamaan kita yang pertama, X tambah Y lebih besar daripada 60, kita akan tukar menjadi bentuk persamaan iaitu X tambah Y sama dengan 60. Jadi untuk melukis garis lurus, kita akan buat satu jadual kecil di mana kita perlukan 2 titik sahaja. Pertama sekali kita akan pilih untuk nilai X sama dengan 0. Kita gantikan dalam persamaan, kita akan dapat Y sama dengan 60. Kemudian kita gantikan pula X sama dengan 60, maka Y kita akan dapat 0. Jadi kita ada 2 titik iaitu 0, 60 dan 60, 0. Kita plot pada graf yang telah disediakan seperti ini. Kemudian kita buat satu garis. Dan garis kita ini merupakan garis putus-putus kerana simbol ketaksamaannya adalah lebih besar. Kemudian kita lihat pula untuk ketaksamaan yang kedua, Y kurang atau sama dengan X/2. Jadi kita akan tulis dalam bentuk persamaan, Y sama dengan X/2, kemudian kita buat jadual, kemudian kita gantikan nilai. Pertama sekali apabila X sama dengan 0, Y juga akan jadi 0. Bila kita ganti dalam persamaan. Dan seterusnya apabila X tergantikan dengan 60, maka kita dapat Y sama dengan 30. Jadi kita ada 2 titik di sini iaitu 0, 0 dan juga 60, 0. Kita tanda pada graf kita seperti ini. Kemudian kita buat satu garis lurus. Dan garis ini merupakan garis padu kerana ketaksamaan kita lebih kecil. Kemudian dia ada sama dengan. Pada selanjutnya kita lihat ketaksamaan kita yang ketiga iaitu Y lebih besar atau sama dengan 15. Jadi kita tulis dalam bentuk persamaan iaitu Y sama dengan 15. Jadi kita akan gariskan pada keadaan Y sama dengan 15 seperti ini. Jadi di sini kita ada 3 garis, kemudian kita akan lorekkan kawasan ketaksamaan yang memenuhi ketiga-tiga garis tersebut dan kawasannya berada di tengah-tengah ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum kambing yang dibeli daripada pembekal Y jika Encik Zairul membeli 35 ekor kambing dari pembekal X. Jadi kita lihat balik pada graf kita. Dan apabila Encik Zairul membeli 35 ekor kambing pada pembekal X, kita tanda pada graf seperti ini. Kita buat unjuran, kita akan dapat 2 nilai untuk Y, iaitu nilai maksimum dan nilai minimum seperti ini. Di mana nilai minimumnya di sini adalah 15. Kita buat satu lagi unjuran dan nilai minimum dan maksimumnya adalah 17. Dan jawapan kita untuk C, di mana maksimum adalah 17 dan minimum adalah 15. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 12A. Kita menulis tiga ketaksamaan dengan betul, kita akan dapat masing-masing 1 markah. Kemudian untuk soalan B, itu berkenaan dengan graf, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk setiap garis yang betul. Kemudian 1 lagi markah untuk kawasan berlorek.
Kemudian untuk soalan C, kita akan dapat satu markah masing-masing untuk nilai maksimum dan juga nilai minimum. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 13. Jadual 5 1 Roman menunjukkan markah ujian matematik bagi 25 orang murid bagi kelas 5 GK. Soalan A, berdasarkan jadual 5 1 Roman, lengkapkan jadual 5 2 Roman di ruang jawapan. Lihat pada ruangan jawapan, kita ada jadual kekerapan, kita ada kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Jadi untuk mendapatkan kekerapan longgokan, kita akan tambahkan kekerapan merentas kelas. Kelas yang pertama, kekerapan longgokannya akan jadi 3 juga. Kemudian kelas yang kedua ada 4, jadi 4 tambah dengan 3 kita akan dapat 7. Selanjutnya kelas yang ketiga 5, jadi 5 tambah 7 kita akan dapat 12. Kemudian kelas yang seterusnya 6, kita tambah lagi dengan 12 kita akan dapat 18. Seterusnya kekerapan 5, kita tambah dengan 18 kita dapat 23. Dan yang terakhir ada 2, kita tambah dengan 23 kita ada 25. Seterusnya adalah sempadan atas. Sempadan atas kita akan ambil had atas bagi setiap kelas dan kita tambah dengan 0.5. Jadi kita akan dapat 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 79.5, 89.5 dan 99.5. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang pada paksi mencancang, lukis satu graf ogif berdasarkan jadual kekerapan. Baiklah, untuk paksi mengufuk, kita akan menggunakan sempadan atas. Dan untuk paksi mencancang, kita akan menggunakan kekerapan longgokan. Pertama sekali, kita akan melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang beserta dengan skala yang telah pun diberi. Dan seterusnya kita akan plotkan nilai-nilainya. Kita akan bermula dengan sempadan atas 39.5, di mana kekerapannya adalah sifar seperti ini. Dan tertanda dan seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan garis seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya soalan C. Daripada ogif di B, lukis plot kotak. Baiklah, untuk melukis plot kotak, kita perlukan 5 nilai, iaitu nilai minimum, nilai maksimum, median, kuartil pertama dan kuartil ketiga. Pertama sekali, kita lihat median terlebih dahulu. Untuk mendapatkan median, kita akan ambil 1/2 didarabkan dengan 25. Kita akan dapat 12.5. Kita tengok pada paksi Y ataupun paksi mencancang seperti ini, median. Kita buat unjuran dan kita dapat nilainya adalah 70. Kemudian seterusnya kita akan tentukan pula kuartil pertama. Kuartil pertama adalah 1/4 daripada 25. Dan kita akan dapat nilainya berada di sini. Dan kita unjurkan, kita akan dapat 57.5. Seterusnya adalah kuartil ketiga, iaitu 3/4 daripada 25, iaitu 18.75. Kita buat unjuran seperti ini dan kita dapat nilainya di sini adalah 80.5. Kemudian untuk nilai minimum di sini adalah 39.5 dan nilai maksimum adalah 99.5. Jadi untuk melukis plot kotak, kita akan menggunakan paksi X-nya sahaja, iaitu paksi mengufuk. Dan paksi mengufuknya adalah sama dengan ogif yang kita lukis tadi. Pertama sekali kita akan lukis paksi mengufuknya sama seperti ogif tadi. Kemudian kita plotkan kelima-lima nilai yang kita cari tadi. Kemudian seterusnya kita akan lukis kotak seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan C. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menulis kekerapan longgokan dengan semua nilai dengan betul. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk sempadan atas, semua nilai yang betul, kita dapat lagi 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis ogif, paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan nilai yang betul dan seragam, terdapat 1 markah. Kemudian kita plotkan dengan titik yang betul, kita akan dapat 2 markah dan garis ogif 1 lagi markah.
Dan seterusnya soalan C, kita melukis plot kotak. Kita melukis paksi mengufuk 1 markah. Kemudian kita tanda kelima-lima nilai dengan betul 1 markah. Dan kita melukis plot kotak terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 14A. Diberi MN45 darab 668 negatif 3 sama dengan negatif 12, 21, 64 dan 9. Cari nilai M dan N. Baiklah, ini merupakan operasi darab bagi matriks 2 darab 2. Jadi untuk mendarab matriks, kita akan ambil baris darab dengan lajur. Jadi baris dia MN. Darabkan dengan lajur yang pertama iaitu 68, kita akan dapat jawapannya negatif 12. Jadi kita akan tulis dalam bentuk persamaan linear. Kita akan tulis 6M tambah dengan 8N sama dengan negatif 12. Dan seterusnya, kita akan ambil baris pertama didarabkan dengan lajur kedua pula. Iaitu kita akan dapat 6M tolak dengan 3N sama dengan 21 di sini. Jadi kita ada dua persamaan linear. Jadi kita akan selesaikan persamaan linear serentak. Jadi untuk soalan ini kita akan menggunakan teknik penghapusan. Sebab kita ada persamaan pertama 6M dan persamaan kedua juga 6M. Jadi kita akan hapuskan M. Kita tolak. Persamaan pertama tolak persamaan kedua. Jadi 6 tolak 6 terhapuslah M. 8 tolak negatif 3 terdapat 11N. Kemudian negatif 12 tolak dengan 21, kita akan dapat negatif 33. Jadi kita dapat N sama dengan negatif 3. Seterusnya untuk dapatkan nilai M, kita gantikan nilai N sama dengan negatif 3 di dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi di sini cukup gantikan dalam persamaan 1 iaitu 6M tambah dengan 8 darab dengan negatif 3 sama dengan negatif 12. Kemudian kita selesaikan, terdapat 6M tolak dengan 24 sama dengan negatif 12. Jadi selesaikan persamaan linear ini, terdapat M sama dengan 2. Kita boleh terus gunakan kalkulator. Seterusnya soalan B. Darjah 7 menunjukkan dua jenis saiz air mineral yang dijual di sebuah pasaraya. Puan Marsyada membeli beberapa botol air mineral 1.5 liter dan air mineral 600 ml dengan harga RM38.40. Jumlah isi padu air mineral yang dibeli adalah 22.5 liter. Menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan botol air mineral 1.5 liter dan air mineral 600 ml yang dibeli oleh Puan Marsyada. Kita lihat di sini kita ada dua jenis kandungan 1.5 dan juga 600 ml. Pertama sekali adalah berkenaan dengan harga. Jadi kita labelkan 1.5 ini sebagai X dan 600 ini sebagai Y. Dalam pertama sekali kita akan lihat dari segi harga, iaitu untuk X harganya RM2.10, jadi 2.10X. Tambah dengan harga untuk Y adalah RM1.30, iaitu 1.3Y. Harga keseluruhan adalah RM38.40. Kemudian kita nyatakan pula jumlah isi padu iaitu 22.5 liter. Jadi untuk X adalah 1.5 liter, iaitu 1/5X. Tambah dengan tukar kepada unit liter iaitu 0.6Y. Dan sama dengan 22.5. Kemudian kita akan tukar menjadi bentuk matriks. Kita akan tukar 2.1, 1.3, 1.5 dan 0.6. Darabkan dengan XY sama dengan 38.4 dan 22.5. Kemudian untuk dapatkan XY, kita akan songsangkan matriks 2 darab 2 kita itu 1 per dengan A darab D per dengan B darab C. Kita boleh menggunakan rumus yang telah pun dibekalkan kepada kita. Itu 2.1 darab dengan 0.6 tolak dengan 1.3 darab dengan 1.5. Kemudian A dengan D bertukar tempat. Jadi 0.6 di atas,
2.1 di bawah. Kemudian B dengan C kita akan letakkan tanda negatif, iaitu negatif 1.3 dan juga negatif 1.5. Kemudian kita darabkan dengan 38.4 dan juga 22.5. Kemudian sampai ke tahap ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Dalam pertama sekali, kita akan tekan menu, kemudian kita akan tekan A, kemudian kita akan ambil 1 untuk simultaneous equation dan unknown kita akan tekan 2. Jadi di sini kita ada persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Kita akan masukkan nilai yang pertama iaitu 2.1 sama dengan 1.3 sama dengan, kemudian 38.4 sama dengan. Dan untuk persamaan yang kedua, 1.5 sama dengan 0.6 sama dengan dan 22.5 sama dengan. Untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X sama dengan 9. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y sama dengan 15. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 14A. Kita menulis persamaan dengan satu pemberi ubah, kita dapat 1 markah. Kemudian jawapan untuk N 1 lagi markah. Kemudian kita gantikan nilai N di dalam mana-mana persamaan, kita akan dapat 1 lagi markah dan jawapan untuk M 1 lagi markah. Selanjutnya untuk 14B, kita menulis persamaan serentak, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita tulis dalam bentuk matriks 1 markah. Kemudian kita buat matriks songsang, kita dapat 1 lagi markah dan jawapan akhir masing-masing 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 15A. Dalam raja 8 di bawah, ABCD adalah graf jarak masa bagi sebuah bas dari bandar P ke bandar Q. EF adalah graf jarak masa bagi sebuah kereta dari bandar Q ke bandar P. Kedua kenderaan itu menggunakan jalan yang sama. Jadi ini adalah bas dan ini adalah kereta. Kita lihat soalan 1 Roman. Bilakah kedua-dua kenderaan itu bertemu? Jadi untuk menentukan kedua-dua kenderaan itu bertemu, kita lihat pada persilangan antara dua graf tersebut. Jadi persilangannya berada di sini. Jadi waktunya adalah berada di tengah-tengah di antara 9 dan 10. Jadi waktunya adalah 9.30 pagi. Kita tulis dalam bentuk sistem 24 jam 0930. Selanjutnya untuk 2 Roman, cari jarak di antara kedua-dua kenderaan itu pada jam 8.30. Kita lihat 8.30 berada di sini. Ini untuk kereta dan ini pula untuk bas. Kalau kita lihat, kedudukan kereta berada pada kilometer ke-40 dan bas berada pada kilometer 140 di sini. Jadi kita ambil 140 tolak dengan 40. Dan jawapan kita untuk 2 Roman adalah 100 km. Selanjutnya untuk soalan 3 Roman, cari laju dalam kilometer per jam bas itu dalam 45 minit terakhir. Kita lihat graf bas iaitu A, B, C, D di sini. 45 minit terakhir adalah pada masa 11 dan 12. Dan kedudukannya berada pada garis lurus CD. Jadi untuk mendapatkan laju, kita akan ambil jarak per dengan masa, iaitu merupakan suatu nilai kecurunan bagi garis CD. Kalau kita lihat 11.45 minit yang terakhir, dia berada lebih kurang di sini dan berada pada garis yang sama dengan CD. Jadi kita akan ambil kecurunan garis CD, itu tegak per dengan ufuk. Kemudian tegaknya di sini adalah 120 jaraknya dan masanya di sini adalah 1 jam 30 minit. Kita boleh ambil segitiga ini antara 10.30 sehingga pukul 12. Jadi kita akan ambil jarak per masa 120 km per dengan masa dalam unit jam 1.5 dan kita akan dapat 80. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Raja 9 menunjukkan graf laju masa yang tidak lengkap bagi pergerakan sebuah kereta. Selepas 22 minit, kereta itu meningkatkan kelajuan sehingga 80 km per jam pada minit T. Soalan 1 Roman, lengkapkan graf laju masa di ruang jawapan. Berdasarkan kepada maklumat yang diberi, selepas 22 minit, iaitu selepas ini, kereta itu meningkatkan kelajuan sehingga 80 km sejam dalam masa T di sini. Jadi kita akan naikkan graf ini
seperti ini sehinggalah T, kemudian kita kena labelkan dia kelajuannya adalah 80 km per jam di sini. Jawapan kita untuk 1 Roman. Untuk melukis graf kita perlu menggunakan pembaris supaya garis kita lebih lurus. Soalan 2 Roman. Huraikan pergerakan kereta itu dari minit ke-5 hingga minit ke-22. Kita lihat minit ke-5 sehingga 22. Di mana lajunya adalah laju malar, laju yang seragam 30 km per jam. Jadi untuk menghuraikan pergerakan, kita kena nyatakan laju, kena nyatakan jarak dan kena nyatakan masa. Jadi masa di sini antara 5 hingga 22 adalah 17 minit. Laju seragam adalah 30 km per jam. Kemudian untuk jarak, kita kena dapatkan luas di bawah graf, iaitu luas segi 4. Jadi kita ambil 30 didarabkan dengan masanya di sini adalah 17. Tapi 17 ini kita kena tukar kepada unit jam terbahagi dengan 60. Dan kita akan dapat 8.5 km. Jadi untuk menghuraikannya, kita akan sebut laju seragam 30 km per jam selama 17 minit dengan jarak 8.5 km. Baiklah, selanjutnya terlihat soalan 3 Roman. Hitung nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta itu selepas 5 minit yang pertama ialah 14 km. Dikata 15 minit selepas 5 minit yang pertama, itu dari masa 5 sehinggalah ke masa T. Jadi kita ada 2 bentuk graf di sini. Graf pertama tadi adalah graf bentuk segi 4. Kemudian yang kedua berbentuk trapezium, di mana jumlah kedua-dua luas bawah graf ini, iaitu jaraknya adalah 14 km. Jadi di sini kita dah dapat nilai 5 ke 22 iaitu 8.5 km. Jadi kita kena dapatkan luas bagi trapezium. Jadi kita ambil 14 tolak dengan 8.5 km. Di sini kita akan dapat 5.5 km. Jadi kita akan gunakan rumus trapezium, iaitu 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari di sini, iaitu 30 dan juga 80. 30 tambah 80. Kemudian terdarabkan dengan tinggi. Tingginya di antara 22 sehingga T. Jadi terletaklah sebagai X. Kemudian sama dengan 5.5. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Caranya adalah kita masukkan 1/2 buat kurungan. 30 tambah 80 tutup kurungan, kemudian darab dengan X, kemudian alpha calculate itu sama dengan 5.5. Kemudian kita tekan shift, calculate dan kita tekan sama dengan. Kita akan dapat nilai X di sini sama dengan 0.1. 0.1 ini adalah dalam unit jam. Kemudian kalau dilihat pada graf kita dalam unit minit. Jadi kita akan darab dengan 60 untuk dapatkan dalam unit minit. Dan kita akan dapat 6 minit. Jadi untuk dapatkan nilai T, kita kena ambil 22 minit tambah dengan 6 minit. Jadi jawapan akhir kita adalah 28 minit. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 14A, 1 Roman, kita dapat 1 markah, 2 Roman 1 markah, 3 Roman langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Selanjutnya untuk soalan B, kita lengkapkan graf, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 2 Roman, kita nyatakan laju seragam, tempoh dan juga jarak. Yang betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 3 Roman, langkah pengiraan terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah seluruh untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, kita masuk ke bahagian C. Dalam bahagian ini mengandungi 2 soalan, jawab 1 soalan sahaja. Dan soalan yang pertama iaitu soalan bernombor 16. Puan Aina merupakan seorang guru di sebuah sekolah kerajaan, telah bersara setelah genap perkhidmatan selama 30 tahun. Kemudian beliau menerima ganjaran RM360,000 selama perkhidmatan. Puan Aina melabur semua wang ganjaran yang terimanya melalui pembelian beberapa unit saham, sebidang tanah dan sebuah rumah. Lihat soalan A. Hitung jumlah pelaburan dalam ringgit Malaysia yang digunakan Puan Aina
untuk pelaburan saham tanah dan rumah dengan nisbah 1:29. Jadi 1 bahagian untuk saham, 2 bahagian untuk tanah dan 9 bahagian untuk rumah. Jadi jumlah bahagian keseluruhan kita ada 12 bahagian. Jadi kita kena dapatkan untuk 1 bahagian terlebih dahulu. Iaitu jumlah keseluruhannya 360,000. Kita bahagi dengan 12. Kita akan dapat 30,000. Maksud 1 bahagian bersamaan dengan 30,000. Jadi kita lihat saham. Saham 1 bahagian. Jadi 1 darab dengan 30,000. Jadi kita akan dapat 30,000 untuk saham. Selanjutnya untuk tanah. Tanah 2 bahagian. Jadi 2 darab dengan 30,000. Dapat 60,000. Kemudian yang terakhir adalah untuk rumah. Rumah kita ada 9 bahagian. Jadi 9 darab dengan 30,000. Kita akan dapat 270,000. Jadi dari segi pemberian markah, kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk bahagian saham, tanah dan juga rumah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk bahagian ini. Selanjutnya kita lihat soalan B. Setelah setahun nilai semasa bagi saham, tanah dan rumah yang dimilikinya masing-masing telah meningkat kepada 60,000, 120,000 dan 540,000. Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan carta pie di ruang jawapan yang disediakan untuk mewakili nilai pelaburan yang telah dilaburkan oleh Puan Aina. Ini kita akan buat carta pie. Jadi kita lihat dulu jumlah keseluruhan nilai saham, tanah dan rumah kita tambah 60,000 tambah 120,000 dan tambah lagi dengan 540,000. Kita dapat RM720,000. Jadi untuk melengkapkan carta pie, dia melibatkan sudut. Sudut keseluruhan adalah 360 darjah. 360 darjah ini adalah bersamaan dengan nilai keseluruhan iaitu RM720,000 ini. Jadi kita akan pecahkan untuk saham, tanah dan rumah. Kita lihat pertama saham. Saham 60,000. Kemudian kita akan perkan dengan keseluruhan 720,000. Dan untuk dapatkan nilai sudut, kita darabkan dengan 360 darjah. Dan kita akan dapat 30 darjah. Jadi 30 darjah untuk bahagian saham. Kemudian untuk bahagian tanah, nilainya adalah 120,000 per dengan keseluruhan 720,000 darab dengan 360 darjah. Dan kita akan dapat 60 darjah untuk tanah. Selanjutnya untuk rumah, kita akan ambil 540,000 per dengan 720,000 darab dengan 360 darjah dan kita akan dapat 270 darjah. Jadi untuk melukis carta pie dengan tepat, kita perlu menggunakan jangka sudut. Sektor yang terbesar di sini adalah R, iaitu rumah, 270. Jadi kita bermula dengan kosong darjah kat sini. Jadi kita akan ukur 270 darjah. Jadi akan jadi seperti ini. Ini adalah R untuk rumah. Kemudian kita ada lagi 90 darjah. Dan 90 darjah ini kita akan pecahkan saham 30 dan tanah 60 darjah. Kita akan buat seperti ini. Sini adalah S untuk saham dan sini adalah T untuk tanah. Jadi maka seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Kita melukis sektor untuk R 270 1 markah, T 1 markah dan S 1 markah dan jawapan apabila kita ukur sudut itu dengan tepat. Dalam keseluruhan kita dapat untuk soalan bahagian ini adalah sebanyak 4 markah. Selanjutnya kita lihat soalan bahagian C. Setelah melihat keuntungan pelaburan saham yang dimiliki oleh Puan Aina, suaminya turut membeli saham daripada syarikat yang sama berjumlah RM45,000. Setelah genap setahun memiliki saham tersebut, syarikat saham yang dibelinya memberi dividen sebanyak 15%. Beliau kemudian menjual kesemua 15,000 unit saham yang dimilikinya dengan peningkatan harga sebanyak 30%. Soalan C1 Roman. Hitung harga modal bagi 1 unit saham. Jadi jumlah saham yang dibeli adalah
RM45,000. Kemudian jumlah unitnya yang dibeli adalah 15,000. Jadi kita akan ambil RM45,000 per dengan 15,000. Ini kita akan dapat nilainya adalah RM3. Seterusnya soalan 2 Roman. Hitung nilai pulangan pelaburan ROI bagi pelaburannya itu. Jadi untuk mendapatkan ROI, pertama sekali kita kena dapatkan nilai keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungannya kita ada dua jenis. Pertama dividen dan keuntungan yang kedua adalah untung dia jual. Okay, dividen di sini adalah 15%. Jadi kita akan ambil jumlah nilai yang dibeli RM45,000. Ini untuk dividen. Darabkan dengan dividen yang diberi adalah 15%. Dan kita akan dapat RM6,750. Kemudian keuntungan yang seterusnya adalah dia jual. Dia jual semua itu RM45,000 ini. Di mana keuntungan yang diperoleh adalah 30%. Kita darab dengan 30%, kita akan dapat RM13,500. Jadi keseluruhannya kita boleh tambah di sini. Kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah modal, iaitu 6,750 tambah dengan 13,500 perkan dengan modal awal-awal dia beli itu adalah RM45,000. Kemudian terdarab dengan 100% kerana ROI ini ternyatakan dalam peratus. Kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya adalah 45%. Seterusnya dari segi pemberi markah, untuk soalan 1 Roman kita dapat 1 markah. Untuk soalan 2 Roman, langkah pengiraan sehingga terdarab dengan 1% ini kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan D. Puan Aina membeli sebuah rumah kedai yang diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans 90% daripada nilai beli insurans rumah kedainya. Nilai beli insurans rumahnya ialah RM520,000, deductible RM35,000. Jika Puan Aina menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM378,300, hitung anggaran kerugian yang dialami jika rumahnya terbakar dan beliau menerima pampasan sebanyak RM80,250. Seterusnya, nyatakan penalti co-insurans-nya. Pertama sekali kita lihat peratus co-insurans adalah 90%. Jadi kita kena darabkan dengan nilai semasa rumah kedainya iaitu RM520,000. Dan kita akan dapat RM468,000. Kemudian nilai yang diinsurannya adalah RM378,300. Jadi kita akan ambil RM378,300 per dengan peratus co-insurans tadi RM468,000. Dan kita akan darabkan dengan nilai kerugian. Jadi nilai kerugian di sini kita gantikan dengan X. Kemudian kita tolak dengan deductible RM35,000. Kemudian nilai pampasan yang diterima adalah RM86,250. Jadi di sini kita telah menulis satu persamaan linear. Kemudian kita terus boleh tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai X ataupun nilai kerugiannya adalah RM150,000. Seterusnya berkenaan dengan penalti co-insurans. Untuk mendapatkan penalti co-insurans, kita akan ambil nilai kerugian sebenar. Kemudian kita akan tolak dengan pampasan yang diterima. Kemudian tolak sekali lagi dengan deductible, iaitu untuk penalti RM150,000 tolak dengan pampasan yang telah pun diterima 86,250 dan tolak pula dengan deductible. Dan terdapat jawapannya adalah RM28,750. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah, kita mendapatkan nilai bagi co-insurans dapat 1 markah. Seterusnya adalah langkah pengiraan 1 markah, kemudian kita dapat nilai kerugian 1 lagi markah, kemudian nilai penalti co-insurans 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan markah keseluruhan untuk soalan 16
adalah sebanyak 15 markah. Pada seterusnya terlihat soalan nombor 17. A. Encik Faris merupakan seorang pelabuh hartanah. Beliau telah membeli sebidang tanah dengan harga RM150,000 dan sebuah rumah dengan harga RM350,000. Beliau berhasrat untuk menjual tanah tersebut dengan keuntungan sebanyak 50%, manakala rumahnya dijual dengan harga RM480,000. Soalan 1 Roman, hitung harga tanah yang telah dijualnya. Jadi keuntungan hasil jualan tanah adalah 50%. Jadi keseluruhannya dia telah menjual sebanyak 150% daripada harga asal RM150,000. Dan kita akan dapat RM225,000. Sebenarnya 2 Roman, hitung peratus keuntungan jualan rumahnya. Baiklah, dia telah menjual rumahnya pada harga RM480,000 dan harga beli RM350,000. Jadi kita ambil keuntungan RM480,000. Kita tolak dengan kos RM350,000. Dan kita akan dapat RM130,000 keuntungan. Kemudian untuk dapatkan peratus, kita per dengan kos asal RM350 dan darab dengan 100%. Dan kita akan dapat keuntungannya adalah 37.14%. Kemudian dari segi pemberi markah, untuk soalan 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan B. Setahun kemudian Encik Faris kemudian telah membeli sebidang tanah lagi dengan membahagikan tanah tersebut kepada 3 bahagian seperti yang ditunjuk dalam rajah di bawah. Tanah berbentuk trapezium A dan segi 4 selari B adalah 2 kawasan yang disewakan. Kadar sewa tanah yang dikenakan adalah RMX per meter persegi. Diberi U adalah titik tengah bagi panjang SB, T titik tengah panjang SU. Jika perbezaan sewa tanah adalah RM540, hitung nilai X. Kita lihat pada rajah kita. Mana U adalah titik tengah di antara garis SV dan T juga adalah titik tengah. Jadi sini sama panjang. Jadi kita ambil 36 kita bahagi dengan 2, kita dapat 18. Jadi sini 18, sini 18 dan QR ini juga adalah 18. Kerana ini adalah segi 4 selari. Jadi panjang PQ adalah 54 di sini. Kemudian kita boleh dapatkan juga panjang RV di sini. Kita menggunakan teorem Pythagoras, kita ambil segitiga U, V dengan R. Sini 39, sini 36. Jadi 39 tolak dengan 39 kuasa 2, tolak dengan 36 kuasa 2, kemudian kita punca 2, kita dapat 15 di sini panjang. Jadi untuk mendapatkan nilai X, iaitu nilai sewa, adalah kita berdasarkan kepada 540 ini, di mana perbezaan sewa. Kita ambil jumlah A tolak dengan B. Mana A itu adalah trapezium. Kita ambil luas trapezium itu 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari, iaitu 18 tambah 54 dan terdarabkan dengan tingginya 15. Jadi kita dapat luasnya adalah 540 sini. Kemudian kita lihat pada B, luas segi 4 selari, iaitu kita ambil 18 darab dengan 15, 270. 540 dan 270 merupakan luas masing-masing A dengan B, di mana kadarnya adalah X. Kemudian beza antara A dan B adalah 540. Jadi kita boleh tulis 540 kali dengan kadarnya X tolak dengan B, iaitu 270, kadarnya juga adalah X. Dan nilai perbezaannya adalah 540. Kemudian 540 tolak dengan 270 sama dengan 540. Kemudian kita terus tekan kalkulator ni adalah persamaan linear mudah, di mana X sama dengan RM2. Jadi kadarnya adalah RM2 per 1 meter persegi.
Seterusnya soalan 2 Roman, jumlah sewa bulanan yang diperoleh. Jadi untuk dapatkan sewa bulanan yang diperoleh, kita ambil 540 darab dengan kadarnya itu 2, tambah dengan 270 darab dengan 2 juga. Jadi untuk 2 Roman, 540 darab 2 tambah dengan 270 darab 2 dan kita akan dapat RM1,620. Kemudian dari segi pemberi markah, untuk soalan 1 Roman, langkah pengiraan ini kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan untuk soalan 2 Roman, kita akan dapat 1 markah untuk jawapan akhirnya. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan C. Setelah beberapa tahun, Encik Faris telah membuka sebuah syarikat pembinaan rumah. Keuntungan jualan rumah U meningkat apabila keluasan rumah L bertambah. Walau bagaimanapun, keuntungan jualannya berkurang apabila masa binaan T bulan bertambah. Encik Faris memperoleh keuntungan sebanyak RM70,000 di mana keluasannya 1,500 kaki dan menjadi disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Jika keuntungan yang terima Encik Faris bagi pembinaan sebuah rumah dalam tempoh setahun ialah RM87,500, hitung luas rumah tersebut. Jadi di sini kita kena tulis ubahan bagi situasi yang diberi kepada kita, iaitu U meningkat apabila L meningkat, kemudian U berkurang apabila T bertambah. Jadi kita boleh tulis U dia berkadar langsung dengan L. Dalam masa yang sama, dia berkadar songsang dengan T. Kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan, iaitu U sama dengan KL per T. Jadi kita gantikan nilai U yang pertama diberi pada kita adalah RM70,000, nilai keuntungan, sama dengan L, di mana luasnya adalah 1,500, jadi 1,500 K. Per dengan tempohnya di sini masa adalah 3 bulan. 3. Kemudian kita boleh dapatkan nilai pemalar K sama dengan 140. Jadi kita boleh tulis persamaan kita adalah U sama dengan 140 L per dengan T. Kemudian kita akan dapatkan pula luas rumah apabila nilai keuntungannya adalah 87,500. Kita ganti nilai saja. 87,500 sama dengan K-nya adalah 140 kemudian L per dengan masa adalah setahun. Setahun bersamaan dengan 12 bulan. Darab dengan 2, bagi dengan 12. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat L sama dengan 7,500. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Kita mendapatkan nilai K, terdapat 1 markah. Kemudian kita tulis persamaannya, terdapat 1 markah, ganti nilai 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan D. Bagi mengembangkan perniagaannya, Encik Faris membuat pinjaman peribadi berjumlah RM200,000 dengan ansuran bulanan sebanyak RM2,416,67 selama 10 tahun. Kira kadar faedah samarata tahunan yang dikenakan oleh pihak bank. Jadi di sini kita ada jumlah pinjaman iaitu principal, kemudian kita ada ansuran bulanan RM2,416,67 selama 10 tahun. Jadi di sini berkaitan dengan ansuran bulanan. Jadi kita boleh gunakan rumus A sama dengan P tambah PRT. Kemudian di sini kita kena tambah satu lagi, kita bahagikan dengan tempoh dalam bulan. Di mana A adalah bayaran balik, iaitu 24,1667 tapi dalam bulanan. Sama dengan P prinsipal 200,000 tambah lagi dengan P 200,000 lagi darab dengan R. R ini kita letakkan sebagai X, itu yang kita nak dapatkan nilainya. Kemudian kita darabkan dengan T. T adalah 10 tahun. Kemudian kita kena bahagi dengan bulan, iaitu 10 darab dengan 12. Kita dapat 120 bulan. Kemudian sampai tahap ini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita akan dapat 0,045
Kemudian tertukar kepada unit peratus, terdarab dengan 100, terdapat 4.5%. Jadi kadarnya adalah 4.5%. Seterusnya kita lihat dari segi pemarkahan. Langkah pengiraan terdapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan 17 ini. Baiklah, sampai sini saja video kita untuk kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.